Mana anak-anak kita tuan-tuan? Sebab apa? Sebab susah nak cari budak muda ni hak suka main kuliah ni. Hak suka main mengaji ni susah. Nak cari orang yang berusia main kuliah tu biasa. Kalau ada budak muda yang boleh main kuliah, yang boleh berjemaah 5 waktu tuan-tuan, inilah calon orang-orang yang akan mendapat payungan arasy Allah. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين. أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Imam, para pegawai barisan kepimpinan Masjid Ubudiyah, para alim ulama, guru-guru, cikgu-cikgu, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertama dan selamanya, sama-sama kita merafa'kan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kerana dengan limpah kurnia kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada saya dan kita semua, dipilih akan kita menghadiri rumah dari rumah-rumah Allah, sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa diberkati Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, pada malam ni insya-Allah saya akan menggantikan Al-Fadhil Ayahanda Tuan Guru Syekh Zainal Asri yang malam ni tak dapat hadir atas beberapa urusan, dan insya-Allah tuan-tuan kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah permudahkan segala urusan beliau, saya dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ni tuan-tuan, tazkirah pada malam ni saya nak share satu doa yang begitu pendek, iaitu doa agar kita diberikan kemudahan sewaktu berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Doa pendek tuan-tuan, kalau tak dapat apa pun bawa balik doa ni pun kira jadi lah. Doanya berbunyi, Allahumma ahsin wuqufana baina yadaik. Tuan-tuan boleh ikut saya insya-Allah. Allahumma ahsin wuqufana baina yadaik. Itu je. Allahumma ahsin wuqufana baina yadaik.
Cuba baca tuan-tuan. Ahsin wuqufana baina yadayk. Baik. Ini doa, salah satu doa yang diijazahkan oleh Ayahanda Syekh Zainul Asri. Itu doa supaya kita pada hari kiamat Allah Ta'ala tidak membebankan kita dengan bebanan-bebanan yang berat. Allah permudahkan segala urusan kita pada hari kiamat. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, salah satu rukun, salah satu di antara yang wajib kita imani adalah kita sama-sama mempercayai tentang adanya hari kiamat. Dan ia merupakan suatu yang qat'i, yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran. An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Wajib kita beriman dengan hari kiamat, iaitu hari yang akhir. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita tentang suasana hari kiamat. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu, kata Allah, merupakan suatu yang sangat besar, sangat menakutkan. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Kata Allah, pada hari itu kamu melihat orang-orang yang sedang mengandung keguguran, dan pada hari itu juga orang-orang yang mengandung anaknya akan meninggalkan anaknya. Wa taranna sasukara, kata Allah, pada hari itu kamu melihat manusia ini seperti dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, kata Allah, mereka tak mabuk, walakinna azaballahi syadid, akan tetapi azab Allah itulah yang sangat besar ataupun sangat menakutkan, sangat syadid azab Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, tiupan sangkakala ini dia ada dua. Dia ada dua tiupan sangkakala. Wa nufikha fis sur fas'iqa man fis samawati wal ard thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Tiupan sangkakala hari kiamat ni dia ada dua kali. Bila mana Allah perintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala. Sangkakala yang pertama ini, tuan-tuan, mematikan seluruh makhluk Allah. Mematikan seluruh makhluk Allah. Dan tiupan sangkakala yang kedua itu menghidupkan semula seluruh makhluk ataupun semua makhluk yang telah mati, hidup semula, berbondong-bondong jalan kepada mahsyar. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila tiup sangkakala yang pertama, seluruh makhluk akan mati. 4 makhluk yang belum mati dan mereka akan mati setelah itu. Siapa makhluk tu? Waktu Allah perintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, tiupan sangkakala itu mematikan seluruh makhluk. Yang ada hanya 4 jenis, 4 makhluk ni saja yang belum mati dan mereka akan mati sebentar lagi. Siapa dia? Jibril, Mikail,
Israfil, malaikat maut. Tuan-tuan, Jibril, Mikail, Israfil, malaikatul maut. Ini 4 malaikat. Sewaktu mana ditiupkan sangkakala, mereka belum mati. Disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah lil Imam Ibnu Katsir, tuan-tuan. Waktu mana Allah perintahkan malaikat Israfil untuk ia meniup sangkakala, lalu semua makhluk mati. Waktu tu Allah tanya kepada malaikat maut, "Man baqiya minal khalaiq ya malaikat maut?" Siapa lagi makhluk yang belum mati wahai malaikat maut? Tuan-tuan, kita mana kita? Tak ada dah. Allah tanya kepada malaikat maut, siapa lagi makhluk-makhluk aku yang belum mati? Malaikat maut kata, Jibril ya Allah, Mikail, Israfil dan aku. Kami 4 sahaja belum mati wahai Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada malaikat maut, uqbud ruha Jibril. Wahai malaikat maut, sekarang kau cabutlah ruh Jibril. Tuan-tuan, malaikat maut nak cabut ruh ketua para malaikat ni. Itu perintah dari Allah. Lalu malaikat maut pun mencabut ruh Jibril. Meronta-ronta malaikat Jibril kesakitan atas cabutan nyawa oleh malaikat maut. Kemudian Allah tanya lagi, wahai Jibril, wahai malaikat maut, siapa lagi makhluk yang belum mati? Kata malaikat maut, Jibril telah pun ku ambil ruhnya wahai Allah. Yang masih berbaki Mikail, Israfil dan aku wahai Allah. Allah sebut uqbud ruha Mikail. Sekarang kau cabut pula ruh Mikail. Malaikat maut, tuan-tuan, tanpa berlengah lagi, dia pergi kepada malaikat Mikail, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lalu dicabut ruh Mikail tadi. Matilah malaikat Mikail meronta-ronta kesakitan saat nyawanya, saat ruhnya dicabut. Lalu Allah tanya lagi, wahai malaikat maut, siapa lagi makhluk aku yang belum mati? Dia kata, yang ada hanya 2 sahaja wahai Allah, Mikail dan Israfil telah pun ku cabut ruh mereka, yang tinggal hanya Israfil dan aku. Kata Allah, uqbud ruha Israfil. Sekarang ku cabut pula ruh malaikat Israfil. Allahu Akbar. Akhirnya malaikat maut tanpa berlengah lagi, dia pun cabut ruh malaikat Israfil, peniup sangkakala tadi. Maka habis waktu tu. Yang ada, tuan-tuan, hanya malaikat maut sahaja. Ya Allah, ni waktu ni kita tak ada, tuan-tuan. Bumi tak ada dah, tinggal kenangan saja. Allahu Akbar. Allah tanya kepada malaikat maut, wahai malaikat, ya malakal maut, man baqiya minal khalaiq, siapa lagi makhluk yang masih berbaki, yang belum mati? Kata malaikat maut, ana abduka zalil ya Rabb. Yang ada, yang masih hidup, yang belum mati wahai Allah, hanya aku seorang, aku saja wahai Allah, aku sahaja. Maka Allah perintahkan kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, kau cabut ruh kau sendiri. Kau cabut ruh kau sendiri saat ini. Allahu Akbar. Malaikat maut pun cabut ruhnya. Ketika itu dia meronta-ronta kesakitan. Dia kata, wahai Allah, hari ini aku mencabut ruhku sendiri wahai Allah. Sebelum ini aku mencabut ruh seluruh makhluk yang kau perintahkan wahai Allah. Aku tak sangka betapa sakitnya sakaratul maut ini wahai Allah. Andainya ku tahu demikian sakitnya sakaratul maut ya Allah, akan ku berlembut di dalam mencabut ruh hamba-hambamu wahai Allah. Dialah kali, tuan-tuan. Maka dia pun cabut ruhnya. Matilah dia meronta-ronta kesakitan. Tuan-tuan, ni bila ni? Ni sebelum ditiupkan sangkakala yang kedua. Ni sangkakala pertama ni. Maka waktu tu bila malaikat maut telah pun mati, Allah tanya pula kepada bumi. Allah seru bumi. Allah tanya, wahai bumi, aina anharuk? Di mana sungai-sungaimu?
Aina ashjaruk? Di mana pokok kayumu? Aina al-muluk? Di mana raja-raja? Aina abna'ul muluk? Di mana anak-anak raja? Aina al-jabarut? Di manakah orang-orang yang sombong? Aina al-jababirah? Di manakah mereka yang bersikap dengan angkuh itu? Allah tanya last sekali soalan. Aina alladhina 'ashu fi khairi wa 'abada ghairi? Di manakah orang-orang yang mereka mengecap kebaikan daripadaku, rezeki aku, rahmat aku, akan tetapi mereka menyembah Tuhan selain daripadaku? Di mana mereka? Tuan-tuan, kita waktu ni kat mana tuan-tuan? Tak ada. Tak ada kenangan. Langit bumi waktu tu hanya kenangan, tuan-tuan. Maka Allah tanya waktu tu, kata Allah, limanil mulkul yaum? Siapa raja pada hari ini? Limanil mulkul yaum? Siapa raja pada hari ini? Limanil mulkul yaum? Siapa raja pada hari ini? Siapa nak jawab, tuan-tuan? Maka Allah bertanya, dialah juga yang menjawab persoalan itu. Kata Allah, lillahil wahidil qahhar. Allah lah pemilik segala kerajaan. Dialah Al-Malik yang maha berkuasa dan maha memaksa terhadap setiap sesuatu. Tuan-tuan, waktu mana ditiupkan sangkakala pertama, maka berlakulah seperti mana kita cerita tadi, tuan-tuan. Akhirnya Allah menghidupkan ketua-ketua para malaikat. Lalu pada ketika itu Allah memerintahkan sekali lagi kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Bila ditiupkan sangkakala yang kedua pada ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, maka manusia berbondong-bondong mencari kekasihnya. Ada orang waktu hidupnya seronok dengan pemain bola. Hari itu, tuan-tuan, dia akan dibangunkan bersama dengan siapa yang dia kasih. Ada orang pada hari itu, tuan-tuan, bangun daripada kubur, dia lihat ramainya orang-orang soleh. Dan di antara kalangan orang-orang soleh, dia melihat satu jasad manusia yang dikerumuni oleh ramai orang. Dan wajah itu sangat-sangat cantik. Dan itulah Rasulullah. Maka beruntunglah fulan itu. Ya Allah, aku bangun. Allah, seronoknya. Ada orang bangun bersama dengan Qarun. Itulah orang-orang yang disebut sebagai businessman, namun menipu orang. Dan dengan kekayaan yang dia ada, tuan-tuan, dia meninggalkan segala perintah Allah. Ada orang dengan kekuasaan, dengan pangkat yang dia ada, dia meninggalkan perintah Allah. Maka dibangunkan ia bersama dengan Fir'aun. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Hari itu, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita akan berpindah ke satu alam, iaitu pada mahsyar. Mahsyar ni di mana, pakcik? Di mana mahsyar tu? Adakah dia di langit? Adakah dia di bumi? Bukankah bumi ini telah pun hancur? Maka jawapannya, mahsyar itu adalah di bumi. Mahsyar itu adalah di al-ard, di bumi. Akan tetapi, tuan-tuan, bumi yang kita tujui pada hari itu, yang kita sama-sama akan kumpul di situ, bukanlah bumi ini, tetapi nama tempat tu bumi. Kata Allah, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari itu Allah akan menukar bumi yang kita duduk pada hari ini dengan bumi yang lain. Begitu juga langit. Macam mana bentuk bumi itu, makcik? Wallahu a'lam. Akan tetapi yang pasti, bumi yang kita semua akan pergi pada hari itu tidak ada tempat berlindung.
tanahnya mendatar, tidak ada tempat bersembunyi, apatah lagi untuk melarikan diri. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada beberapa keadaan tuan-tuan yang manusia akan melupakan seluruh kekasih dia. Siapa yang kita kasih, hari itu kita lupa kepada dia. Hatta anak, hatta isteri, hatta ibu, hatta ayah. Maka kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari itu kata Allah, manusia akan meninggalkan ibu dan ayahnya, wa ummihi wa abih, ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani. Dia meninggalkan isterinya dan anak-anak dia. Dia tak mau jumpa. Hari itulah tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, si ibu dah tak kenal si ayah. Sebab apa? Sebab mereka saling nak tuntut terhadap hak masing-masing. Yang si anak andai kata tempatnya adalah neraka, dia nak cari ayah dia. Nilah pa aku ni, nilah ayah aku ni, yang tak suruh aku main kuliah, yang tak bagi tahu bahawa menutup aurat tu wajib. Dia biar aku main dengan kawan-kawan aku, main bola dengan pakai selok pendek, tak solat waktu masuknya waktu solat, dia tak tegur. Walaupun dia main kuliah tiap-tiap malam, walaupun dia orang masjid, si anak akan mencari ayah dia. Begitu juga ibu. Sebab itu hak paling berat hari kiamat ni adalah ibu dan ayah. Kalau kita ada 8 orang anak, 8 tu nak cari kita. Satu yang salah, satu yang salah. Dia kata ni pak ni mak ni. Tuan-tuan, cuba kita muhasabah yang tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat, ada 3 keadaan yang manusia akan melupakan seluruh makhluk yang dia pernah sayang. Harta dia, pangkat dia, anak dia, kekasih dia, isteri dia, makwa dia, tunang dia, kawan baik dia, semua dia lupa dah. Yang pertama tuan-tuan, waktu mana dia bangun ni, kita sebut ni, waktu dia bangun daripada kubur, berjalan menuju kepada mahsyar. Waktu berjalan tu tuan-tuan, dia berjalan kaki nak menuju kepada mahsyar. Waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fatatuna afwaja, manusia datang berbondong-bondong. Kita pun tengok, kumpulan mana aku main ni, kumpulan mana aku main ni. Tuan-tuan, semua orang telanjang. Yang pakai pakaian pada hari itu hanyalah para nabi. Kalau kita tengok ada sekumpulan orang-orang yang berpakai jubah putih hari itu, tuan-tuan, beruntunglah kita. Allahu Akbar. Tapi takut sebaliknya. Na'udzubillah min dzalik. Waktu berjalan kaki tu kita menggeletar, ya Allah, bagaimana keadaanku? Selamatkah aku wahai Allah? Selamatkah aku wahai Allah? Itu situasi pertama. Lupa dah, tak ingat dah ke anak, tak ingat dah ke isteri. Jadi subhanallah, itu situasi yang pertama. Situasi yang kedua, waktu mana manusia melupakan seluruh makhluk ataupun manusia-manusia yang pernah dia sayang, iaitu ketika mana dia akan ditimbang amalan. Kita duduk pada mahsyar ni, kita berdiri lama tuan-tuan, kita berdiri lama, sehingga kan kata Nabi, ada di kalangan manusia yang pada hari itu disiksa oleh Allah sebelum dimasukkan ke dalam neraka lagi, iaitu siksaan itu berupama peluh yang begitu panas dan sangat tidak selesa. Hari itu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kipas tak ada, aircon tak ada, angin tak ada. Yang ada apa dia? Matahari sejengkai di atas kepala. Itu kata ulama, dalam kehidupan kita di dunia ni, matahari 94 juta mil dengan kepala kita di dunia ni, 94 juta mil. Esok ni matahari itu akan mendekat sekira-kira 1 jengkai. Sekira-kira 1 jengkai. 7 golongan sahaja hari itu tuan-tuan, dia tak rasa panas walaupun matahari sejengkai atas kepala dia. 7 golongan. Imamun adilun,
وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحبا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها إلى آخر. 7 golongan. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Orang yang pemimpin yang adil hari itu tuan-tuan, dia tak rasa panas. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, budak muda umur 15, 16, 17 tahun duk main masjid tak berhenti. Tuan-tuan, hak kita ada hari ni tuan-tuan, hak veteran-veteran je lah. Mana anak-anak kita tuan-tuan? Sebab apa? Sebab susah nak cari budak muda ni hak suka main kuliah ni. Hak suka main mengaji ni susah. Nak cari orang yang berusia main kuliah tu biasa. Kalau ada budak muda yang boleh main kuliah, yang boleh berjemaah 5 waktu tuan-tuan, inilah calon orang-orang yang akan mendapat payungan arasy Allah. Yang kedua, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang lelaki ataupun perempuan yang hatinya terpaut dengan masjid. Warajulani tahabba fillah, 2 orang lelaki bertemu dan berpisah kerana Allah. Yang keenam, yang kelima, warajulun tasaddaqa bisadaqatin, orang lelaki yang sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri dia tak tahu. Yang keenam, warajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal faqal inni akhafullah, satu orang lelaki yang diajak berzina oleh satu orang perempuan yang kaya, yang rupawan, yang bangsawan. Dia ajak orang tu berzina, namun kawan tadi menyebutkan, aku takut kepada Allah. Tuan-tuan, ini orang lelaki bayar nak selamat ni. Allah sebut tipu daya orang perempuan ni sangat besar, sangat menakutkan. Apatah lagi kalau dia orang cantik, apatah lagi kalau dia orang muda, apatah lagi kalau dia orang berharta. Kita tak mampu tuan-tuan. Allah sebut inna kaidakunna azim. Tipu daya orang perempuan ni cukup besar. Tapi kata Allah, tipu daya iblis itu sangatlah lemah. Maknanya tipu dia orang perempuan mampu mengalahkan siapa saja. Tipu dia syaitan belum tentu. Allahu Akbar. Dia boleh sebut aku takut kepada Allah. Ada orang muda hari ni macam mana tuan-tuan? Dia bukan perempuan cari dia cari orang perempuan. Dan yang ketujuh, orang lelaki yang boleh duduk seorang-seorang dan duduk ingat kepada Allah, mengalir air matanya. 7 golongan ni. Dan satu riwayat yang menyebutkan termasuk juga adalah ahlul Quran. Ahlul Quran ni dalam hadis sebut hafalan ataupun surah-surah yang pernah dia hafal pada hari itu akan menjadi seperti segumpal awan. Dia akan mencari ahlul Quran, lalu pada ketika tu ahlul Quran tadi tidak juga merasa panas teriknya matahari pada hari itu. Itu situasi kedua, waktu manusia nak kena timbang amalan ni tuan-tuan, waktu berdiri di padang mahsyar. Dia kata apa? Ya Allah Tuhan, lamanya berdiri wahai Allah. Cuba bayangkan kalau kita berdiri 1 saat di padang mahsyar pun kita tak mampu berdiri 1 saat pun. Sebab 1 saat bersamaan dengan 45 hari. Kalau orang tu berdiri 1 jam pun dah berapa tahun, berapa ratus tahun dah dia berdiri. Kita kalau kena berdiri 1 hari bersamaan dengan 1000 tahun, Allahu Akbar. 1 hari pun teruk tuan-tuan. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanah. Sesungguhnya hari kiamat di sisi Allah itu seperti 1000 tahun. Ka alfi sanatin mimma ta'uddun, dalam kiraan hari-hari dunia kamu sama dengan 1000 tahun. Maka tu situasi kedua, waktu nak ditimbang amalan. Waktu kita berdiri lama ni nak ditimbang amalan ni, kita duk tengok kawan tu kena timbang 1000 tahun, kawan ni 2000 tahun. Ni nak maintain kita ni pakcik, nak maintain kita ni. Kita tengok satu orang tu dia dah habis dah timbangan amal dia, Allah dah selesai dah, dapat buku belah kanan ataupun belah kiri. Ni kita nak berjalan pi ni, kita nak berjalan ni. Ya Allah, kenapa dia dapat buku belah kanan? Dia ni aku tengok orang maksiat. Ya Allah, nak berjalan pi tu tuan-tuan, dia lupa kepada semua orang yang pernah dia sayang. Yang ketiga, mana satu orang tu akan lupa kepada semua orang yang pernah dia sayang adalah waktu mana dia akan melintasi titian siratal mustaqim. Ya Allah, tuan-tuan, ni semua adalah perkara-perkara ghaibiyat yang wajib kita imani.
yang mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, titian sirat itu kecilnya lebih kecil daripada sehelai rambut yang dibelah 7, tajamnya lebih tajam daripada mata pedang, tingginya sekitar 1500 tahun perjalanan. Ada di kalangan manusia yang melintasi titian sirat dengan sepantas kilat. Ada orang melintasi titian sirat dalam keadaan merangkak, dan ada orang yang melintasi titian sirat dalam keadaan yang begitu menyiksakan. Hampir dah dia sampai ke penghujung, dia tergelincir masuk dia dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Bawah titian sirat ni ada lapisan-lapisan neraka. Maka yang paling bawah sekali itu adalah neraka jahanam, yang paling panas sekali. Tuan-tuan, cuba kita bayangkan kalau neraka ni, azab neraka hak paling ringan, iaitu azab yang dikenakan kepada Abu Talib, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana azab dia apa dia? Dia pijak batu ya, bukan kena bakar pun. Dia tengok ada satu batu, tugas dia apa? Malaikat perintahkan dia, hang pijak batu ni. Dia pun pijak batu tu, maka menggelegak kepala otak dia. Dan dia sebut, wahai Allah, kenapa diberikan azab yang paling dahsyat kepada aku? Kata Nabi, dialah paling ringan azabnya, tapi dia merasakan dia yang paling berat. Ya Allah, beruntunglah satu orang yang akan melintasi titian sirat. Pada ketika itu dia mendengar satu orang lelaki yang menyebut, yang berdoa kepadanya, Allahumma sallim sallim. Di kali belakang, siapa doa ke aku ni? Kali belakang, ya Allah, ada orang doa ke aku. Kali belakang sekali, Rasulullah rupanya. Ya Allah, beruntunglah dia, tuan-tuan. Tapi kalau Rasulullah hari itu duk pi dekat mizan, duk pi dekat pada mahsyar nak selamatkan umatnya, time kita lintah dia tak ada, baginda tak ada, macam mana, tuan-tuan? Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Neraka jahanam ni, tuan-tuan, dia akan mengaum sebanyak 3 kali pada hari kiamat ni. Idza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha taghayyuzan wa zafira wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranin da'u hunalika thubura. Allah dekatkan neraka jahanam ni, Allah minta para malaikat, Allah perintahkan kepada malaikat ni menarik neraka jahanam. Dan waktu tu jarak neraka jahanam dengan manusia di pada mahsyar ribuan tahun, tapi suara neraka jahanam telah pun menjerit-jerit. Orang yang dengar jeritan neraka jahanam, dia kata, Maidah, habislah kita hari ni. Kata Allah, wa idza ulqu minha makanan dayyiqa. Waktu Allah lemparkan dia ke dalam neraka jahanam, dia tak mampu menanggung siksaan azab yang begitu berat, maka dia kata kepada Allah, Tuhan, bagi cepatlah mati aku ni. Kata Allah, hang jangan duk harap nak mati ya. Mati hang hidup balik. Kita hidup, orang yang duduk di dalam api neraka ni, di antara hidup dan mati. Nak kata hidup tak hidup sebetulnya, sebab dia duk kena azab. Nak kata mati tak mati, sebab dia hidup balik. Bahkan kulit dia, tuan-tuan, Allah ciptakan waktu mana masuk saja dalam neraka jahanam, hancur kulit dia ni, gugur kulit tulang-tulang dia. Lalu Allah jadikan balik kulit hak elok. Supaya apa? Supaya liyazuqul azab, supaya mereka merasa azab. Manusia ni, tuan-tuan, kalau satu orang tu kena sebatan pertama, kedua, ketiga tu dia sakit lagi. Bila kulit dah pecah, tuan-tuan, waktu tu dia tak rasa sakit dah. Sambung ke apa? Ataupun lepas azan ke apa? Tahu je, tak apa. Sikit lagi, 10 minit. Baik. Tak azan dulu ke? InsyaAllah, tuan-tuan, 10 minit lagi boleh ke? InsyaAllah, no? Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, bila mana Allah Ta'ala mendekatkan neraka jahanam kepada manusia untuk menakut-nakutkan mereka ni, maka neraka jahanam mula mengaum dengan ngauman yang begitu dahsyat dan menakutkan.
Sehingga kan pada ketika itu tuan-tuan, bila neraka Jahannam mengaum buat kali pertama, manusia ni semua menggeletar ni. Ya Allah, takut manusia. Maka neraka Jahannam mengaum buat kali yang kedua. Ni sebelum manusia melintasi titian sirat. Waktu manusia duduk berkumpul ramai-ramai di pada mahsyar ni, didekatkan neraka Jahannam sebelum bermulanya timbangan amal bagi setiap makhluk Allah. Waktu sebelum mula tu, maka adalah keadaan-keadaan yang kita sebutkan ini. Maka neraka Jahannam mengaum buat kali yang kedua, tuan-tuan. Maka pada ketika itu, para malaikat terduduk di atas lutut-lutut mereka. Malaikat yang hebat-hebat hari itu, tuan-tuan, terduduk dan takut. Kata malaikat, subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Wahai Allah, maha suci Allah, kami tidak menyembahmu dengan sebenar-benar sembahan. Wahai Allah, ampunkan kami. Sedangkan Allah sebut para malaikat ini la ya'sunallah ma amarahum. Mereka tak pernah petikai pun apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Tapi waktu dengar teriakan daripada neraka Jahannam, malaikat sebut, wahai Allah, maha suci engkau. Wahai Allah, kami tidak menyembahmu dengan sebenar-benar sembahan. Tuan-tuan, maka neraka Jahannam mengaum buat kali yang ketiga. Akhirnya pada ketika itu, balaghatil qulubul hanajir. Seluruh makhluk ini hampir-hampir hati mereka terkeluar daripada kerongkongan mereka. Ini sebelum berlakunya timbangan amal. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi keadaan-keadaan ni merupakan suatu keadaan yang kita semua akan lalui, tuan-tuan. Maka sebelum kita melalui situasi yang demikian itu, maka perbanyakkanlah melakukan amal sebanyak mungkin, tuan-tuan. Kita nak harap amal kita sahaja, pakcik. Kita nak harap amal kita sahaja, makcik. Tak mampu. Sikit sangat amal kita. Orang buat kajian, manusia kebanyakannya tidur 8 jam satu hari. 24 jam tu biasalah manusia tidur 8 jam sehari. Kita tak pukul 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pukul 6 pagi dia mandi, mayang subuh, pergi kerja. Nak 8 jam lah, 8 jam. Tu tak kira lagi tidur dalam tandas. Tu tak kira lagi tidur tempat kerja. Tak kira lagi tidur dalam kuliah, tidur dalam kelas. Tak kira lagi. Ni tidur hak orang duk biasa buat lah ni. 8 jam, makcik. 8 jam. Maka orang yang berumur 80 tahun, kajian menyebutkan tidurnya sahaja sudah 30 tahun. Umur 60 tahun, tidurnya sahaja adalah 20 tahun. Allahu Akbar. Umur kita berapa, pakcik? 60 tahun, tidur sahaja 20 tahun. Ya Allah. Makan, kita orang Melayu pagi dah sarapan dah. Lepas tu pukul 8.30 rehat, sarapan pula. Lepas tu Zuhur pukul 1 pergi makan tengah hari pula, 3 kali dah. Balik kerja petang, lapar, makan pula. Malam sebelum tidur, sapu lagi. Maka kajian sebut, kebanyakan manusia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tu tak cerita lagi. Kita pergi kedai makan, duduk tunggu kedai makan, order roti canai, dia nak mai tu 20 minit, 15 minit, 10 minit. Tu kira lagi tu. Tu tak kira lagi makan dengan keluarga. Oh, lama makan bos semua, santai yang makan. Tu tak kira lagi lepak di kedai kopi 3-4 jam. Orang yang umur 60 tahun makannya sahaja sekitar 16 tahun. Ya Allah. Makan sahaja, tuan-tuan, lebih kurang 16 tahun. Adapun bila kata makan, mesti nak kena pi tandas. Betul ya? Maka pi tandas sahaja, umur dia 60 tahun, sekitar 13 tahun di dalam tandas. Solat berapa tahun?
Subuh 2 rakaat kita boleh 5 minit. Zuhur 4 rakaat boleh 6 minit. Asar 4 rakaat boleh 6 minit. Saya tak tahu lah orang sini mayang sejam. Kalau kita mayang kat masjid tambah zikir, okey lah. Ni kalau kita mayang seorang-seorang, pakai habis-habis mayang tu Rabbana atina terus, tak ada zikir apa. Maghrib 3 rakaat boleh 5 minit. Isyak 4 rakaat boleh 6 minit. Sejam lagi sejam. Sejam pun tak ada, tuan-tuan. Kajian sebut orang umur 60 tahun ni, kalau itulah rutin solat dia, dia hanya solat 2 tahun. Tuan-tuan tak rasa apa? Esok nak jumpa Tuhan ni, nak bawa 2 tahun amal ni. Sedangkan akhirat tu tak ada penghujung. Sebab itu kita nak pahala orang lain, saham daripada orang lain. Macam mana kita nak dapat saham yang banyak ni? Amal kita saja tu tak tolak lagi buat benda lara, buat benda maksiat. Waktu muda tak tutup aurat, waktu muda berfoya-foya, tak kira lagi, tuan-tuan, tak kira lagi. 2 tahun nak buat pahala solat tu tak kira lagi. Waktu budak-budak dulu berapa 8 tahun, 7 tahun, 9 tahun, 9 tahun tak mayang lagi. Dah umur 15 tahun tak mayang lagi. Nak tolak ke mana lagi, tuan-tuan? Nak buat pahala solat berapa tahun? 2 tahun tu nak kena tolak lagi tu. Ya Allah. Maka kita kena ada pahala saham pahala. Saham pahala. Maka Nabi sebut nak saham pahala ni 3. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Nilas, tuan-tuan, nilas. Bila matinya anak Adam, ada 3 saham pahala yang tak akan terputus. Dia akan berikan kebaikan kepada kita walaupun kita dah mati dan tak boleh beramal dah waktu tu. Ada tiga, tuan-tuan. Yang pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah. Sedekah ni dia ada 3. Sedekah ada 3. Yang pertama namanya sedekah madiyah. Sedekah madiyah. Sedekah madiyah ni sedekah apa, Pak Long? Iaitu kita sedekah harta kepada orang lain. Kita tengok kawan kita mai kuliah tak bawa pen, saya bawa 3, ambil 1. Kita tengok kawan kita keluar masjid kasut hilang, kita kata lang itu saya ada lagi 1, ambil lah, tak apalah. Sedekah berbentuk benda, maka sedekah ini namanya sedekah madiyah. Sedekah yang kedua namanya sedekah maknawiyah. Sedekah maknawi ni sedekah seperti satu orang tu dia nak sedekah, tengok duit tak ada, maka dia beri senyuman saja. Orang kata, minta sedekah sikit, kata saya nak pergi makan, saya nak buat madrasah, nak buat sekolah, saya minta maaf tak ada duit. Dia senyum lah. Maka senyum tu adalah sedekah maknawiyah. Begitulah juga doa. Ya Allah, murahkanlah rezeki dia. Ya Allah, permudahkan urusan dia. Begitulah juga sedekah maknawiyah. Bila kita tengok ada orang nak pergi umrah, sebagai contoh, kita tengok barang dia nak angkat banyak, ataupun dia baru balik umrah, barang dia angkat tu banyak, kita tolong dia angkat barang, maka dia sedekah itu namanya sedekah maknawiyah. Sedekah secara maknawi. Yang terakhir sekali namanya sedekah jariah. Sedekah jariah. Sedekah jariah ni, jariah maknanya berjalan, mengalir. Sedekah kita sebut tadi, sedekah madiyah dengan sedekah maknawiyah, pahalanya tak bertambah, setara tu saja. Tak bertambah pahala dia. Yang bertambah niat saja, sedekah jariah, itulah wakaf. Tuan-tuan, kita tengok masjid tak cukup kipas, beli kipas, bagi dekat ahli jawatan kuasa, berdahari, tolong beli kipas tak? Ni saya wakaf. Kita tengok orang nak buat masjid, nak buat musalla, nak buat madrasah, kita bagi duit, ni saya beli, saya infak, saya wakafkan terus. Maka itu sahaja pahala yang kekal, bahkan bertambah. Itu adalah saham yang akan menguntungkan kita. Sebelum kita mati, cuba list balik berapa benda hak kita wakaf dah. Cukup kan nak bawa jumpa Tuhan esok? Maka yang pertama sedekah jariah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Sebab itu beruntunglah orang-orang yang bergelar dengan cikgu, ustaz dan ustazah, sir dan sebagainya lah. Sebab mereka ni mengajak, tuan-tuan. Mereka ni mengajak, pahala mereka tak terhenti waktu mereka mati. Pahala akan mengalir. Dia mengajak berapa tahun, 20 tahun, 30 tahun, pencen, tuan-tuan. 30 tahun ni pahala duk masuk kita. Untung orang yang kerja cikgu ni. Baik, yang ketiga adalah waladin salihin yad'u lahu, anak yang soleh
yang mendoakan kepadanya tuan-tuan. Hari ini kita bicara tentang suasana manusia di pada mahsyar. Maka tuan-tuan, elok sangat kalau tuan-tuan amal doa yang saya ajarkan tadi, iaitu doa yang berbunyi Allahumma ahsin wuqufana baina yadaik. Boleh kita baca lagi 2 kali tuan-tuan sebelum kita tutup kuliah malam ni, insya-Allah. Boleh ha? Allahumma ahsin wuqufana baina yadaik. Allahumma ahsin wuqufana baina yadaik. Maknanya, ya Allah, perelokkanlah berdirinya aku di hadapanmu pada hari kiamat. Sejak kalau kematian kita lagi 30 tahun, kita telah membaca doa ini selama 30 tahun, mana mungkin Tuhan tak makbulkan doa yang telah kita doa sekian lama. Maka amalkan doa ini tuan-tuan, mudah-mudahan insya-Allah hari kematian kita adalah husnul khatimah, dan hari kita berdiri di hadapan Allah, Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita di kalangan orang-orang yang mendapat rahmat daripadanya Allah Subhanahu wa taala. Segala yang baik daripada Allah, segala kekurangan daripada saya, hakikatnya semua daripada Allah. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada seluruh hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا وأخذ وذكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك.